أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ini sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib kita. Setelah paling last kita berada di sini, ataupun kita mengadakan kuliah di sini di Surau Ar-Rafi'ah, Meru Perdana ni, bulan Februari. Last kita jumpa bulan 2. Lah dah bulan 7. Nak masuk bulan 8. 3, 4, 5, 6, 7. 5 bulan tak jumpa, 5 bulan tak bersuah, 5 bulan tak mengaji. Kalau tuan-tuan tengok muka saya makin kembang, sorry. Musim PKP semua tak lewat, jam. Tapi apa saya nak abang kat sini apa dia? Kita syukur pada Allah kerana mengembalikan kepada kita semula nikmat yang dia tarik sekejap daripada kita. Tuan-tuan, sepanjang PKP hari itu, apa Tuhan tarik daripada kita? Apa dia ambil daripada kita? Nikmat boleh pergi surau, pergi masjid. Bagi orang yang cinta surau, bagi orang yang cinta masjid, dia tak boleh terima keadaan tu selama hari ni tak ada masalah, tak ada halangan untuk pergi surau, pergi masjid. Tak ada halangan untuk sembahyang Jumaat. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nikmat tu. Nikmat boleh pergi rumah dia. Ya Allah, tu belum lagi tu tuan-tuan, petugas-petugas Arab Saudi ni yang saban tahun, yang setiap tahun menerima duyufur Rahman, menerima tetamu-tetamu Allah. Tahun ni mereka tak boleh buat. Hanya dibenarkan untuk warga negara Arab Saudi saja. Menangis tuan-tuan, pasal apa? Tengok kuasa Allah Ta'ala. Dia bukan sekadar boleh ambil nikmat, boleh makan, nikmat bahagia, nikmat gembira, nikmat itu ini aman dan sebagainya. Bahkan dia boleh ambil nikmat lain ni. Nikmat apa? Boleh beribadah selama ni. Yang selama ni boleh pergi masjid tak ada masalah, tiba-tiba terhalang pergi masjid. Yang selama hari ni boleh dengar kuliah, tiba-tiba terhalang dengar kuliah. Mujuklah ustaz-ustaz lah ni up to date.
Dia tak boleh mengajak di surau masjid, dia mengajak pula depan handphone. Saya pun dulu sama lah. Bulan Ramadan tiap hari bagi tazkirah depan handphone, cakap seorang-seorang. Siapa yang follow Facebook saya, dia faham. Ya, pasal apa? Kita dah biasa mengajar, biasa kuliah. Kalau tak kuliah satu hari rasa, kata orang kampung saya lah, guilty conscious. Tu orang kampung. Orang kampung belah mak mentua, orang kampung belah saya lebih dahsyat. Dia jadi bersalah kalau tak pergi kuliah, kalau tak baca kuliah, kalau tak mengaji, kalau tak baca kitab satu hari tu, lain macam. Tentu ada rasa lagu tu tak? Kalau tak main masjid, rasa lain macam. Jiwa ni rasa tak kena. Tak main surau, rasa tak kena. Tak main masjid, rasa tak kena. Tak main mengaji, rasa tak kena. Tak baca Quran satu hari, rasa tak kena. Tak bubuh sedekah di tabung-tabung surau masjid ke apa semua, rasa tak kena. Tuan, bila kita rasa tak kena buat benda pahala ni, itu petanda Tuhan letak kita di kalangan orang baik-baik. Tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat ya Allah. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Yang selama hari ni tak boleh pergi rumah dia, alhamdulillah boleh. Walaupun dalam keadaan berjarak lebu ni, tak apalah, janji dia bagi. Kalau selama hari ni tak boleh mengaji, tak boleh dengar kuliah, alhamdulillah boleh dah. Cuma risau gelombang kedua ni. Dah ada pengumuman belum? Belum apa lagi. Risau. Takut nanti dia back to PKP balik semula. Jam. Saya tak apa tuan-tuan, gaji jalan. Badan pun makin tembun. Yang risau-risau ni apa? Kita risau kerja sendiri. Yang boleh kerja kontrak tak boleh kerja kontrak. Yang meniaga tak boleh meniaga. Jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kena banyak syukur. Tuhan kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita nak COVID-19 ni, Allah Ta'ala bagi angkat. Sebab dia yang bagi COVID ni. Dan siapa pula yang berhak angkat balik? Dia lah. Satu dunia pergi cari formula, satu dunia pergi cari obat, satu dunia pergi cari vaksin. Tak jumpa. Wal'al manusia ni dia boleh cipta macam-macam. Dia boleh cipta kenderaan yang canggih. Dia boleh cipta laptop itu. Allah ni tuan-tuan. Komputer, laptop tak ada main tekan-tekan dah. Dia main tekan atas angin. Tuan-tuan pernah fikir? Teknologi hari ni. Selama ni kita duk fikir komputer ni tekan atas keyboard dah. Lah ni komputer ni main sentuh-sentuh atas angin dah. Tak. Punya cerdiknya otak manusia hari ni dia boleh buat teknologi macam tu. Cerdiknya manusia hari ni dia boleh buat satu senjata yang sangat orang takutlah ni, nuklear. Punya cerdiknya manusia hari ni dia boleh buat macam-macam bangunan. Tapi hari ni manusia tak boleh cipta, tak boleh cari satu vaksin yang boleh ubat COVID-19. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Dan Tuhan nak tunjuk pula kelemahan kita. So Allah Ta'ala kata, La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Maksudnya, kalau kamu syukur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Nikmat apa? Boleh pergi surau. Nikmat apa? Boleh pergi masjid. Nikmat apa? Boleh mengaji balik semula. Syukur. Percaya Tuhan akan tambah balik nikmat itu. Mungkin dia akan bagi sihat ataupun bagi pulih keadaan kita. Tapi malangnya manusia hari ini dia tak nampak besarnya Tuhan. Ni COVID-19 ni tanda besar Tuhan. Macam mana Allah Ta'ala tunjuk kebesaran dia tadi siang, malam.
Tuhan boleh ambil siang, bagi kepada kita malam. Besok bila terbit matahari, Allah Ta'ala ambil malam, bagi siang. Itu tanda besar Allah. Sekebesaran Allah dalam bentuk apa? Tuhan tak ada masalah menukar malam ke siang, siang ke malam. Begitu jugalah Allah Ta'ala Maha Besar. Dia boleh ambil nikmat yang ada pada kita dan kembalikan nikmat yang hilang tu kepada kita pula. Tak ada masalah bagi Allah. Apatah lagi Tuhan tunjuk kelemahan kita. Kalau sekiranya dengan kuman yang Tuhan hantar ni pun, kita tak boleh lawan. Jangan duk fikir langsung lintas dalam hati nak lawan Tuhan. Betul? Ni yang 150 buah negara yang kena pandemik ni, termasuk kita. Semua negara-negara besar yang takabur. Amerika, China, Israel, Britain dan macam-macam negara. Mereka ni pula kalau tengok daripada set kelengkapan militeri mereka, ketenteraan mereka, senjata yang mereka tonjolkan dalam peperangan. Kan bila perang, mereka akan tunjuk senjata-senjata mereka. Akhirnya senjata tu simpan lagu tu je. Tak boleh guna pula lawan COVID-19 yang Tuhan hantar. US satu negara kuat, dia ada nuklear. Awak tak guna nuklear hang ni lawan COVID yang Tuhan hantar. Walhal saiz kuman ni 0,000,000. 8 kali 0. Perpuluhan nombor sekian. Maknanya COVID ni satu makhluk yang very micro. Mikronism. Satu makhluk yang sangat halus. Tapi boleh menewaskan banyak negara, boleh menewaskan berjuta manusia yang sombong, yang angkuh. Semua jadi susah dengan Allah Ta'ala punya hantar musibah. Allah Ta'ala suruh kita pandang dengan mata hati kita ni. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil i'tibar. Wahai orang yang boleh memandang. Allah Ta'ala hantar angin dalam bentuk puting beliung. Angin yang sahabat kita ni boleh bertukar jadi musuh. Boleh bertukar jadi tentera Allah. Dalam bentuk angin kencang, taufan. Manusia tak nampak lagi. Allah Ta'ala hantar air yang juga kawan kita. Tiap-tiap hari kita perlu air untuk minum. Tiap-tiap hari kita perlu air untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, untuk macam-macam. Tiba-tiba Tuhan hantar angin, Tuhan hantar air ni dalam masa yang sama, dia boleh jadi tentera Allah. Dalam bentuk tsunami, banjir. Tu pun manusia tak tengok lagi. Maka Tuhan hantar kuman. Mudah-mudahan kita ni jadi manusia la'allakum tashkurun. Jadi manusia yang bersyukur. Sudah, jangan ada manusia yang lawan Tuhan lagi dah. Bantah apa kata Tuhan lagi dah. Sebab kalau Allah Ta'ala membalas balik apa perbuatan kita, apa perangai kita, kita takkan boleh lawan. Tuan, bagi manusia yang cerah hati dia, dia nampak. Dan akhirnya dia serendah dengan kehendak Allah. Seperti mana Tuhan sebut dalam Quran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَجْعَلْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hati dia ada hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala akan bagi cerah hati dia untuk terima Islam. Mudah. Quran kata dia mudah terima. Nabi kata dia mudah patuh. Apa ustaz, apa tok guru kata, dia tunduk, dia taat, dia ikut. Ni tanda Allah Ta'ala nak jadikan orang tu baik, orang tu elok. Yashrah sadrahu lil Islam. Tuhan akan bagi cerah hati dia terima Islam. Tak ada masalah. Apa Tuhan tunjuk kepada dia? Dia tahu. Itu petanda Tuhan memberi signal kepada kita. Itu tanda Tuhan nak tunjuk besar dia. Tuhan hantar angin dalam bentuk ribut taufan. Surrender dia dengan kebesaran. Akhirnya dia bertaubat. Dia mengaku dia salah selama ni apa yang dia buat. Tuhan hantar air dalam bentuk tsunami, dalam bentuk banjir besar. Surrender dia dengan kehebatan Allah yang Maha Besar.
Begitu jugalah Allah Ta'ala hantar halui punya makhluk ni. Kuman. Surrender dia. Oh, Tuhan punya kuasa. Dengan kuman boleh menyewaskan berapa ribu jutaan manusia. Itu kalau manusia yang Tuhan bagi hidayah. Dia sedang faham bahawa sebenarnya Tuhan memberi signal kepada manusia. Tak sah duk lawan dia lagi. Tapi sebaliknya Tuhan kata apa? Wa may yuridillahi ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan hati dia sesak pula. Tadi hati dia ada hidayah, yang ni sesak. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Tuhan akan jadikan hati dia sempit menerima Islam. Apa Quran kata dia lempak pi, apa Nabi kata dia bantah. Ada tak geng ni? Ada. Yang peliknya, yang datang daripada musuh Islam tu dia boleh terima. Yang main tentang Islam tu pula dia lawan sungguh. Pelik. Apa Tok Guru kata, apa alim ulama kata dia lekeh. Kan? Dan apa yang Allah Ta'ala tunjuk pula, dia tak nampak benda tu seolah-olah Tuhan sedang bagi signal. Tuhan hantar angin sebagai ribut kencang, ribut taufan, dia tak rasa apa. Dia tak rasa nak insaf ke apa. Bahkan makin melawan Tuhan dia. Allah Ta'ala hantar banjir. Allah Ta'ala hantar tsunami. Dia tak terasa apa. Yang apa Allah Ta'ala buat itu seolah-olah Tuhan nak bagi signal kepada kita. Inilah besarnya Tuhan. Walaupun tak nampak Tuhan tu macam mana, Tuhan hantar ni musibah-musibah ni nak tunjuk besarnya Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Dia tak rasa. Bahkan Allah Ta'ala hantar pula kuman ni yang banyak menewaskan banyak negara ni. Termasuklah negara kita. Yang menyebabkan susah hati orang hari ni. Dia tak nampak lagi. Itu Allah Ta'ala sedang menunjukkan tanda besar dia. Bahkan makin lawan dia pada Allah. Makin bantah dia apa Allah Ta'ala kata. Allahu Akbar. Lah ni tuan-tuan. Lah ni musim teknologi. Semua ada rekod. Kan zaman dulu dah. Dalam YouTube ada statement dia, dalam sahabat, dalam Facebook, apa semua. Orang boleh trace balik, ada link. Tengah-tengah musim PKP hari tu, ada lagi mulut capoi ni. Capoi tau. Mulut longkang ni. Kalau ia nak tutup kilang arak, tutup dulu sekolah tahfiz. Ada tak ada lagu tu? Ada. Kalau yang abang tu menggali Hindu Cina tak apa lagi. Ni mengaku Islam ni. Subhanallah. Ni statement-statement macam ni yang kita takut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak bagus dah ada orang nak bagi keras lagi hukuman bagi pemandu mabuk. PKP lagi. Mereka yang memandu dalam keadaan mabuk, kerajaan lah ni nak minta apa? Supaya dinaikkan lagi denda ni. Denda apa? Denda RM150,000 kena bayar. Lepas tu 20 tahun penjara. Bantah ni. Walhal benda tu elok. Dia kata apa? Kita mesti undang-undang kita, hukum kita mesti dilihat macam dia mesti dilihat dengan penuh kasih sayang, mesti lembut. Hari-hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa hukuman kita tak bersifat kasih sayang? Pula. Hang nak minum minuman keras, tapi hukuman nak lembut. Budak-budak kata, mana haji? Dia kata, haji kat India. Kalau minum minuman itu, minuman yang keras yang hang pilih, hukuman pun hang kena sedialah hukuman yang keras. Tapi mereka tak mau tu terima benda-benda yang Islam nak ni. Bahkan mereka boleh sanggup terima pula yang musuh-musuh Islam bagi. Yang datang daripada musuh-musuh Islam sendiri. Apa nak buat? Sedangkan Tuhan dah kata dalam Quran. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Siapa Tuhan nak jadikan dia sesat?
Sengaja Tuhan jadikan hati dia sesak. Hati dia sempit, tertutup rapat menerima Islam. Walaupun macam mana Tuhan tunjuk apa pun, Tuhan tunjuklah hebat dia, Tuhan tunjuklah kuasa dia, dia tak ada. Kita tegaklah, kita tarbiyahlah lagu mana, nasihatlah macam mana, dia terpelanting juga. Kita bukan nak abang, kita bagus, orang lain tak bagus. Kita nak abang apa? Syukur pada Allah, kita tak jadi lagu. Ka'annama yas'adu fis sama. Tuhan kata lagi, orang yang hati dia tertutup rapat menerima hidayah Allah, menerima Islam, ka'annama yas'adu fis sama. Seumpama dia sedang menaiki langit. Kita boleh tak naik langit tanpa kelengkapan oksigen? Tu pakaian angkasawan. Tak boleh. Sebab langit tak ada oksigen. Naik je langit, sampai je lapisan atmosfera tu, oksigen dah tak ada. Bukan setakat naik langit lah. Kita naik Gunung Kinabalu sampai kaki gunung. Gunung Kinabalu dia dah naik dah. Gunung Everest dia dah naik dah. Sana lapisan ozon nipis. Lepas tu oksigen pun kurang. Makin naik atas langit ni oksigen kurang. Begitulah orang yang tidak boleh terima Islam ni. Allah Ta'ala tutup rapat hati dia. Hati dia sempit. Dia sesak melihat Islam tu seperti mana dia sesak ketika mana naik langit. Dalam keadaan tak ada oksigen, hati dia, dada dia jadi sesak sampai. Macam itulah orang yang Allah Ta'ala sempitkan hati dia untuk menerima Islam. Apa Islam kata, semua dia benci. Apa Quran kata, semua dia marah. Semua dia meluat. Tapi yang main tentang musuh Islam, semua dia terima. Dan tuan, muslimina muslimat dan rahmati Allah. Syukurlah kita, sampailah Allah Ta'ala tetapkan iman kita jadi manusia beriman. Alhamdulillah. Bulan 2 saya tengok muka sama, bulan 7 pun saya tengok muka sama. Itu menandakan Tuhan bagi kita nikmat istiqamah dengan Islam. Allah Akbar. Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Maka syukurlah banyak-banyak kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala kurnia ini, yang mengembalikan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat boleh mengaji semula, boleh kuliah semula, boleh main surau semula, boleh main majlis. Berapa ramai yang menangis boleh sembahyang Jumaat hari itu. Punyalah lama tak boleh sembahyang Jumaat. Surau ni sembahyang Jumaat tak? Punyalah lama tak sembahyang Jumaat, tak dengar khutbah ke apa semua. Walau dengar khutbah lena juga. Yang menangis tu bila dengar khutbah, dia lah paling lena sekali. Kan? Tak apalah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat secepat mungkin penyakit ni, pandemik ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan balik keadaan seperti biasa semula. Baik, panjang pun mukadimah kita, tak apa. Lama dah jumpa, lama tak jumpa, rindu redam. So, hari ini seperti biasa kita memilih ataupun menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Baik. Kita masuk hari ini, kalau kitab saya versi Jawi, muka surat 35. Kita tak habis lagi baca masalah yang ke-30. Kalau kita sebut, kalau dia sebut dalam kitab ni masalah, bukan bermakna kitab ni ada masalah. Yang masalah ni kita, sebab tak bawa kitab. Nampak lama dah. Kan? Tak apalah. Baik, jadi kita hari tu baca pertengahan masalah yang ke-30. Kita sampai hari tu bulan 2 dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ini ayat Quran. Baik. Maka apabila ditiup pada sangkakala, maka yang demikian pada hari itu hari sukar atas orang-orang kafir, tiadalah kesenangan. Tuan-tuan, ingat lagi, kita masih lagi bincang tentang tajuk bab majaa fisur, sangkakala. Sangkakala. Kita sebut dah dulu sangkakala. Ingat lagi awal-awal kita baca ni dulu bulan 2.
Tak ingat dah, habis dah, lupa. Ni kalau buat test ni, buat ujian, lulus ke tak lulus, wallahualam. Sangkakala tu Nabi kata, bila sahabat Nabi tanya, Ya Rasulullah, maksud. Ya Rasulullah, apa itu sur? Apa itu sangkakala? Nabi kata, Qarnun yunfakhu fi. Sangkakala tu, Nabi tak cakap banyak, Nabi tak describe lama. Nabi kata, Qarnun yunfakhu fi. Ia tanduk yang ditiup di muncungnya. Tapi jangan kita imagine, jangan kita bayar tanduk lagu tanduk kebau kita nak sembelih ni. Tak boleh, haram. Benda ni dimasukkan sebagai apa? Umurun sam'iyat wal ghayyibat. Benda sam'iyat, benda ghaib. Benda-benda kita tak nampak, tapi wajib percaya. Tuan-tuan nampak malaikat? Tak nampak. Wajib tak percaya ada malaikat? Wajib. Tak percaya, gugur akidah. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Tuan-tuan nampak Allah? Allah tu kita tak nampak, tapi kita wajib percaya. Ada seorang satu cikgu ni. Dia bangsa Punjabi lah. Sing. Dia atheist. Dia pergi tanya budak-budak, bila sebut pasal agama, dia kata apa? You sembah Allah. You nampak tak Allah? Nampak tak Tuhan? Dengan budak-budak tanya macam tu. Nak tanya soalan macam tu, tanyalah ustaz-ustaz. Tanyalah orang yang berilmu. Jangan tanya budak-budak. Confuse lah budak. Dia tak mau ada agama. Dia tak nak ada Tuhan apa-apa. Okey, lantapilah. Jangan pergi tanya nak orang Islam ni tu buat apa. Dia kata, you all ni sembah Tuhan. Nampak tak Tuhan? Jangan main-main tu. Budak-budak kalau kena soalan macam tu, dia fikir juga. Betul juga. Awak tak sembah macam orang Hindu, orang Cina. Dia ada tokong dia, ada tok pekong dia, ada patung dia. Kan? Dia saya jawab balik. Kalau cikgu ni tanya balik, hang nampak tak nyawa hang? Tak, kalau nak main logik lah. Kan? Nampak tak nyawa hang? Hang mengaku tak nyawa tu ada? Mengaku nyawa tu ada? Ada. Tapi mana nyawa ni? Bila orang tu mati, nampak tak nyawa tu melayang? Orang kata nyawa melayang. Nampak ke nyawa melayang lagu mana? Tak nampak. Tapi kita wajib tak? Tapi kita faham tak? Ataupun kita yakin tak? Benda tu ada? Benda tu ada. Lagu tu lah Allah. Tuhan tak tunjuk rupa dia, tapi Tuhan tunjuk tanda besar dia. Takkanlah manusia yang buat bumi ni. Dah tentu satu kuasa yang sangat besar yang buat bumi ni. Yang boleh atur pula pertukaran siang dan malam. Boleh atur pula peredaran planet-planet, peredaran bumi, peredaran bulan, nampak semua. Boleh atur pula gerhana. Takkanlah benda ni berlaku dalam keadaan bersendiri ataupun berlaku secara semula jadi. Mesti ada satu kuasa yang atur dia. Begitu jugalah dengan proses kejadian manusia dalam perut ni. Daripada air mani cantum jadi apa? Makana alaqatan, kemudian jadinya seketui darah. Daripada darah jadi pula seketui daging. Lepas tu dibaluti pula, disaluti pula dengan tulang belulang. Fa khalaqa fasawwa. Kemudian Tuhan hidupkan manusia. Allah Ta'ala bentuk manusia rupa macam-macam. Ada rupa lagu ni, ada muka bujung, ada muka 3 segi, 4 segi, 5 segi. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Samalah juga dengan cerita sangkakala. Benda ni tak nampak, cuma dihabaq oleh Nabi, dihabaq oleh Allah. Nabi SAW pernah sebut, apabila Nabi masuk ke masjid, Nabi tengok sahabat-sahabat ni leka. Lara. Orang Perak kata apa? Labun. Betul? Yang cakap nyembang-nyembang ni, panggil labun. Apa you? Labun. Betul?
Betul nak keras saya. Kuat sikit. Jadi sahabat-sahabat ni duk menyembah sementara tunggu waktu solat masuk apa semua. Nabi kata apa? Kaifa an'amu wa sahibal qarn qad iltaqamal qarna ya fayastami'al izna. Nabi kata kaifa an'amu, macam mana aku nak syok-syok macam apa? Nabi dia dalam menegur sahabat. Orang putih kata short but sweet. Nabi tak payah jekah-jekah, Nabi tak payah perli-perli, Nabi tak payah sindiak-sindiak. Ingat ni pasal malam ke bising ni? Orang yang dengar teguran tu, dia dengar teguran tu, dia ni tegur bukan dengan kasih sayang. Dia ni tegur menyampah, dia ni tegur dalam bentuk benci meluat. Nabi kata, kaifa an'amu? Bagaimana aku nak seronok macam hamba? Aku kalau boleh nak seronok macam hamba, boleh sembang itu, sembang ini. Hak kaki pancing, sembang bab pancing. Hak kaki jala, sembang bab jala. Kan? Hak double barrel, sembang pasal double barrel. Kan? Dia ada grup WhatsApp pula, double barrel punya grup. Orang lain tak boleh campur. Kan? Macam-macam sembang. Jadi Nabi kata, aku kalau nak syok-syok macam hampa, boleh. Tapi aku tak boleh. Wa sahibal qarn diltaqamal qarna wastama'al izna. Sebab aku hari-hari lihat malaikat yang pegang sangkakala tu. Salah satu mukjizat Nabi apa dia? Dia boleh nampak apa manusia tak boleh nampak. Dia boleh dengar apa sahabat tak boleh dengar. Jadi Nabi tak seronok macam orang lain. Walhal kami, kalau Nabi nak seronok boleh. Dan dia dah boleh goyang kaki. Sebab dia dah dijamin syurga. Dia satu manusia yang maksum. Yughfaru lahu ma taqaddama min zambi wa ma yata'akhkhar. Diampunkan dosa yang terdahulu dan yang terkemudian. Tapi Nabi tak. Nabi tunjuk kepada para sahabat. Nabi kata, kaifa an'amu? Macam mana aku nak seronok, syok-syok macam hampa? Sedangkan aku lihat hari-hari malaikat sangkakala ni, malaikat Israfil, qadil taqamal qarna, sentiasa meletakkan sangkakala tu di mulutnya. Wastama'al izna, dan sentiasa mendengar arahan Allah daripada arasy. Hatta yu'maru bin nafhi fayunfakh. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi green light kepada malaikat Israfil. Suruh, bila Allah Ta'ala bagi signal, suruh tiup, maka dia tiup. Akhirnya berlakulah the end of the days. Berlakulah hari kiamat. Maka Nabi tak seronok nak nyembang. Nabi tak seronok nak labun-labun. Nabi tak seronok nak syok-syok macam sahabat Nabi tadi. Kan? Dalam rumah Allah duk nyembang lagi dan sebagainya. Pasal apa? Nabi risau. Kalaulah malaikat Israfil ni tiup sangkakala. Sebab sangkakala tu dah standby dah di mulut dia. Macam kita cerita dulu lah. Tuan-tuan tengok bola kan? Kan? Katalah Perak lawan dengan Selangor ke. Perak lawan dengan JDT ke apakah. Kita dah leading dah. 2-1 dah. Final Piala Malaysia. Kita dah leading dah, 2-1 dah. Masuk pula waktu kecederaan pula, injury time. Injury time tu pula, masuk pula minit yang masuk pula ke masa yang ke-30 saat. Lagi 20 saat, lagi 10 saat. Tuan-tuan nak tengok orang duk ia bawa bola lagi? Dah, tuan-tuan tengok referee tu. Pasal apa? Dia duk tengok jam. Lepas tu mulut ni, whistle dah mula dah. Dia prit aja, menang lah. Aku itulah Nabi SAW risau sungguh. Takut-takut ni Israfil ni tiup lah. Ya Allah. Pasal apa? Sangkakala tu ada mulut dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang dikatakan sangkakala. So, biar pi ke Allah Ta'ala nak buat lagu mana sangkakala tu. Sebab kita tak disuruh kaji pun benda-benda gaib ni. Kan hari ni ada geng-geng paranormal. Pergi cari hantu.
Hantu kan bersepak tu. Di mana tu hantu? Tu dekat Ipoh Perak banyak hantu. Tonggang langgang. Malam-malam. Naik motor. Motor pula, congkek pula. Tayak sebelah satu je, pacak lagi. Itulah hantu. Bawa kamera hang tu pergi tunjuk. Tuh, ya belah Aeon apa nama tempat tempat setan banyak tu di mana tu? Aeon mana tu? Super Kintar. Kan situ banyak kelabing-kelabing kan situ. Setan banyak situ. Tak payah hang pergi kena ketip nyamuk ala tidur malam-malam lah apa semua. Lepas tu tidur dekat satu rumah batu tinggal lama duduk dia. Nak cari hantu, cari tempat-tempat tu. Tempat kelabing, tempat mereka ni lepak-lepak, tempat mereka buat maksiat, rumah pelacuran. Itulah banyak hantu. Allah Ta'ala tak suruh kita pergi cari hantu tu. Suruh cari makhluk halus tu. Wajib percaya, sudah. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah juga dengan Allah Ta'ala tak suruh kita kaji pun adanya siksaan alam barzah, adanya soalan-soalan mungkar nakir. Ada yang kaji. Bila kawan tu masuk mayat di dalam liang lahat tu, dia masuk sekali voice recorder apa. Dia masuk sekali voice recorder tu, perakam tu, alat perakam tu, lepas tu dia dengar dekat band dia. Dia kata, Nabi kata 7 langkah aja kita pi, kita beredar daripada kubur tu, mailah malaikat mungkar nakir. Dia nak tengok betul tak betul soalan mungkar nakir tu ada. Sampai sudah hang takkan dengar. Bila dia dengar, tengok-tengok tak ada. Akhirnya dia ambil keputusan nonsense. Ni semua merepet, ni semua mengarut. Dia kata hadis ni semua tak boleh pakai pula. Sedangkan Allah Ta'ala kata yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Depa tanya kepada kamu wahai Muhammad, alam roh, alam barzakh, soalan mungkar nakir, siksa kubur. Qul ruhu min amri rabbi. Jawab balik ke depa, itu adalah urusan Allah. Urusan kita buat apa perintah Tuhan. Tuhan suruh semayang, semayang. Tuhan suruh taat, puasa, zakat, haji. Laksana undang-undang Islam. Buat. Yang tu tugas kita. Biar pilih Allah Ta'ala buat perkara-perkara gaib ni. Sebab Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikir apa Tuhan dah cipta. Kaji apa yang Tuhan dah cipta. Jangan duk kaji macam mana Tuhan cipta. Tuhan cipta langit. Kaji. Sampai ke sudah kita akan surrender. Sebab apa? Tu dia. Allah Ta'ala boleh buat bumbung tanpa tiang. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Tuhan kata. Wa ila samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah manusia ni cuba tengok bagaimana Allah Ta'ala buat langit. Bagaimana digantungkan. Ini teknologi civil engineering Allah. Kejuruteraan awam Allah. Siapa engineer sini dia faham. Kita kalau nak buat bumbung, nak buat rumah abang, asas dia apa? Pecah tiang dulu. Bukan sudah setakat nak buat surau, nak buat masjid, nak buat rumah apa semua. Buat reban ayam pun pecah dulu. Try sekali buat tanpa ada bumbung. Try sekali buat tanpa pecah tiang dulu. Kita buat bumbung dulu saja. Kita minta satu kontraktor buat rumah aku. Tapi aku beli barang. Aku bayar upah kat hang saja. Okey Haji, Haji beli barang sikit-sikit kan. Bulan depan saya nak buat. Bulan depan dia main rumah kita. Haji barang dah beli? Dah. Dia pergi tengok semen ada, batu ada, kayu ada, zinc ada, besi ada, apa semua ada. Tengok-tengok tiang tak ada. Haji tiang mana? Tiang. Saya nak pacak tiang. Allah, hai tiang saya lupa. Bajet dah habis pula. Tak apa hang buat bumbung dulu pun. Apa kontraktor aku kata, Haji terlebih minum air ketum ke apa? Pening ke? Mana boleh buat bumbung dulu? Tiang kena pacak dulu. Tapi Allah Ta'ala tunjuk kehebatan dia. Kejuruteraan Allah. Dia boleh buat bumbung tanpa ada tiang pun. Carilah mana-mana. Tak ada. Yang ni Allah Ta'ala suruh kaji.
ciptaan-ciptaan Allah ni, yang akhirnya kemuncak dia, ultimately kita akan patuh, terduduk, serenda dengan kebesaran Allah. Tak boleh lawan Tuhan punya kuasa. Tak boleh lawan Tuhan punya teknologi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi biar-pi cerita tentang sangkakala ni, biar-pi Allah Ta'ala buat. Dan firman Tuhan lagi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan berkata mereka itu, bilakah ini janji kiamat itu mau zahirnya dan datangnya, jika kamu itu orang yang pada cakapmu akan demikian itu. Sikit lagi masa kecederaan. Boleh? Baik, ini Quran bercerita tentang sangkakala. Kalau tiup sangkakala, siapa yang sengsara tuan-tuan? Orang kafir lah. Kan? Yang kita sebut selalu dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ayat tu kita kena baca dengan kaedah saktah. Baca, lepas tu napih berhenti satu saat, lepas tu continue. Sebab dia satu ayat tetapi bermakna, berbeza makna. Qalu ya wailana, berkatalah orang kafir ni, ya wailana, celakalah bagi kita, bagi kami. Man ba'asana, siapa ni yang membangkitkan kami daripada tidur ni? Mim marqadina, daripada tempat tidur kami. Sebab orang kafir ni, kalau boleh dia tak mau bangun. Dia tak mau bangun daripada kubur. Dia boleh terima lagi siksa kubur. Walaupun Nabi SAW kata apa? Wa yakhtalifa adla'a. Bila mayat yang tak beriman masuk dalam kubur, Allah Ta'ala arahkan kubur tu, ilta'imu alai, ilta'im alai. Bersedaginglah kamu dengan orang kafir ni. Bersedaginglah kamu dengan dia ni. Apa maksud bersedaging? Lagu mana daging yang kita beli, daging beku yang berselaput dengan tulang temulang. Lagu tu lah kubur duk hipit manusia yang kafir, yang tak beriman ni. Ilta'im alaih, bersedaging dengan mayat yang tak beriman ni. Wa yakhtalifa adla'a. Hipit, duk hipit, duk hipit, sehinggalah berselisih tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri antara satu sama lain. Nabi tunjuk kepada para sahabat, ini rusuk kanan dia, ini rusuk kirinya. Fa'adakhala, Nabi memasukkan rusuk tulang kanan, jari kanan dengan jari kiri ni, nak bagi faham kepada para sahabat. Macam itulah berselisih rusuk kanan dengan rusuk kiri. Orang kafir, dia sanggup lagi terima hukuman tu, sanggup terima lagi dera dan juga azab tu. Jangan bangun daripada kubur. Sebab bila bangun daripada kubur, mereka tahu dah mereka kena akan umpan di neraka. Bayangkan tuan-tuan, neraka paling slow sekali seksa dia. Neraka wail. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang solat, yang lalai dalam solat dia. Letak bara api di tapak kaki. Nabi kata, perumpamaan orang yang menerima siksaan azab api neraka wail ini, yang paling slow seksa dia. Allah Ta'ala cuma letak bara api di tapak kaki. Kepanasan bara api itu cukup menyebabkan otak dia mendidih, menggelegak. Itu belum lagi kena bakar dengan neraka Jahannam Allah. Baru neraka paling condemn, paling slow sekali. Sebab itu orang kafir, kalau boleh dia tak mau bangun daripada kubur. Tapi apakan daya, bila tiup sangkakala kali kedua, semua akan rise up. Semua akan bangun bersama-sama menuju ke padang mahsyar. Baik, sikit lagi, kemudian Tuhan firman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Jawab Allah, tiada menanti mereka itu melainkan tempik yang satu, iaitu tiup sangkakala yang pertama yang mengambil ia akan mereka itu dan mematikan semuanya, padahal mereka itu sedang berbantah-bantahan jual beli, dan lainnya daripada tidak terlintas daripada mereka itu datang pada hal yang demikian itu. Oh, ni kita takut. Allah Ta'ala jawab balik apabila orang kafir kata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bila nak mai kiamat ni? Orang kafir ni dia cabar Nabi Muhammad. Ya. Saja dia provok Nabi Muhammad. Kalau betul hari kiamat ni, bila nak mai hari kiamat ni? Kalau betul kamu ni Muhammad adalah manusia yang betul, yang benar, apa yang kamu bawa tu adalah benar, bila nak mai kiamat ni? Tuhan jawab tu, ayat tu. Tuhan jawab pertanyaan mereka ni.
Tuhan kata apa? Ma yanzuruna illa sayhatan. Dia akan datang. Kiamat akan datang. Yang mana datangnya kiamat itu, Tuhan kata apa tadi? Tiada menanti mereka itu melainkan tempat yang satu, yaitu tiupan sangkakala yang pertama yang mengambil akan mereka dan mematikan semua hal mereka itu. Sedangkan mereka berbantah-bantahan jual beli. Oh, ni kita takut. Tuhan boleh buat hari kiamat. Tuhan boleh suruh malaikat Israfil ini tiup sangkakala dalam keadaan kita tak sedar. Dalam keadaan jual beli, dalam keadaan kita berpolitik, dalam keadaan kita berbalah-balah, berbantah-bantah, dalam keadaan kita berkenduri kendara, dalam kita macam-macam ni. Tuhan boleh buat kalau dia nak buat. Tengah-tengah kita sibuk tu, pap sekali, dia bagi signal kepada malaikat sangkakala ni, malaikat Israfil, supaya tiup sangkakala. Habis. Yang ni kita takut. Kalau kita bersedia, tak apa. Kita bersedia, amalan kita pun TikTok, bukan setakat benda fardu wajib, benda sunnah pun kita hambat sekali. Alhamdulillah. Nah, bangun aja tidur lepas semayang. Tiap kali lepas semayang baca Quran, Alhamdulillah. Sebelum tidur pula istighfar kepada Tuhan 100 kali dulu. Standby. Begitu jugalah hutang piutang kita bayar ada. Lepas tu pula kita dosa kita dengan orang minta ampun, minta maaf dah. Dengan Tuhan pun kita clear dah. Alhamdulillah. Yang kita takut ni dalam keadaan kita leka. Duk labun sana, labun sini, sembang sana, sembang sini, bantah sana, bantah sini. Cakap sana, cakap sini. Tiba-tiba Tuhan bagi satu bunyi, satu Allah Ta'ala perintah malaikat Israfil supaya bunyi, maka dia bunyi. Fala yastati'una tawsiyat, fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Maka tiada kuasa mereka itu berpesan pada sesuatu daripada segala pekerjaannya, dan tidak boleh kembali pulang mereka itu mendapatkan akan ahlinya, kerana habis mati semua mereka itu ketika itu. Tuhan sebut dalam surah Yasin, fala yastati'una tawsiyah. Tak sempat dah kita meninggalkan wasiat. Bunyi sangkakala semua mati. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup sangkakala pada kali yang kedua pula, maka tiba-tiba mereka itu segera datang, mereka itu pada Tuhan daripada segala kuburnya. Tadi cerita sangkakala pertama, 40 tahun kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik semula Israfil untuk tiup sangkakala kedua. Next kita akan sebut nanti cerita siapakah dia makhluk Tuhan yang paling last sekali mati. Semua mati bila tiup sangkakala pertama. Last sekali yang Tuhan izin lambat mati. Bukan dia tak mampu, bukan dia tak mati, tapi dia perlu uruskan perkara-perkara penting. Siapa dia? Jibril, Mikail, Israel yang cabut nyawa kita ni, Israfil, sangkakala. Kan? Kemudian 40 tahun kemudian, bila tiup sangkakala pertama, 4 ni dia lambat sikit mati. Sebab dia ni adalah malaikat paling kanan di sisi Allah. Kalau lah ni orang panggil menteri kluster. Menteri kanan. Dia paling kanan. Kemudian Allah Ta'ala izinkan malaikat Israel cabut nyawa Jibril, cabut nyawa Israfil, cabut nyawa Mikail, dan last sekali dia sendiri cabut nyawa dia. 40 tahun kemudian, lepas peristiwa tiupan yang pertama, Tuhan bangunkan, hidupkan balik semula malaikat Israfil untuk tiup sangkakala for the second time. Untuk tiup sangkakala yang kedua, dan kita bila bangun balik semula, bila tiup sangkakala kedua, kita pun bangun. Akhirnya kita menuju ke padang mahsyar, menanti Allah Ta'ala punya soalan. Itu dia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Tak habis lagi tu perenggan ni, tapi tak apalah, tak boleh lama ikut SOP. Ni pun dah habis masa lama juga ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lepas ni kita, kalau sekiranya pengumuman tak lama lagi ni sangat mengembirakan ke apakah, alhamdulillah kita boleh teruskan kuliah. Kalau tidak, tak apalah, tuan-tuan boleh tengok kuliah-kuliah kita di Facebook saya. Boleh ikut Facebook saya lah, Ustaz tak ada Ustaz Syahriza Zainuddin saja. Jadi saya akan terima tuan-tuan sebagai rakan Facebook saya. Jadi tuan-tuan boleh lihat kuliah saya secara online. Ya, lihat sambil-sambil nak pergi kerja ke, sambil-sambil tunggu anak sekolah ke apa semua. Ya. Baik. Jadi
banyak apa nama, banyak keadaan, banyak kaedah kita boleh dapat ilmu Allah Ta'ala. Tak semestinya dengan jalan kuliah di masjid surah apa semua. Dalam YouTube pun berkenjah ustaz-ustaz buat kuliah. Pilih saja. Nak ustaz cengeng ada. Cengeng sampai Sip baiklah apa nama meja tu. Kalau tak terpelanting meja tu, ustaz cengeng ada. Ustaz lawak pun ada. Daripada dia sebut Assalamualaikum sampailah wabillahi taufiq wal hidayah, gelap saja. Ustaz pandai melawak ada, ustaz menyanyi lagu Arab pun ada, nyanyi lagu Piramli ada, nyanyi Bollywood pun ada. Boleh pilih. Ikut kesesuaian kita. Jadi saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah, tak baik itu silap saya. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina amanu. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فتحنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.